A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji dan syukur itu hanyalah selayaknya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan daripadanya, wa nastaghfiruh, juga kami meminta keampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, juga kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada segala keburukan yang lahir daripada diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina, begitu juga dijauhkan daripada ketidakbaikan amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan padanya hidayah, maka tiadalah kesesatan baginya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, begitu juga barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan wal iyad billah kesesatan, maka tiadalah hidayah bagi mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin muslimat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para pengamal agama yang berbahagia, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa qaryah Masjid Nur As-Sa'adah di Banggul Sena, dan juga turut diraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian yang hadir sama-sama kita menjayakan program Ihya al-Masjid pada malam ni. Ihya dengan makna ataupun dengan kata lainnya, kita menghidupkan masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuan-tuan kerja yang paling mulia, destinasi yang paling dinanti-nantikan bagi orang yang beriman kecuali masjid. Allah sebut di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salah wa atuz zakah walam yakhsha illallah. Hanya sahaja tidak ada selain daripadanya mereka yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu mereka yang mendirikan solat. Tentulah, dan takkan nak datang masjid salin pakaian kot. Takkan nak datang ke masjid semata-mata nak qada hajat, nak buang air kecil, buang air besar. Ada jugalah, kan? Tapi poin utama, agenda utama adalah nak semayang. Wa atuz zakah, begitu juga mereka yang suka dan mesra untuk menginfakkan harta-harta dia. Walam yakhsha illallah, mereka tidak takut satu pun apa sahaja ancaman kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Katalah Pak Long ni pergi masjid, rajin sangat pergi masjid, kenapa ni? Adalah tu tahun depan nanti jadi imam. Tak. Pak Long ni pergi masjid sebab apa? Sebab dia pencen dah pergi masjid, dia tak tahu nak pergi mana. Mak Long pergi masjid sebab apa? Sebab anak cucu tak ada kat rumah, masa terluang pergi masjid lah, tak tahu nak pergi mana. Orang selalu bercakap-cakap, tapi dia tidak gentar, dia tidak takut kecuali kepada kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa penutup ayat ni? Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah, fa'asa ulaik yakunu fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka semua ni dengan harapannya, mudah-mudahan an yakunu minal muhtadin, semua ni akan diberikan jalan petunjuk, torchlight, lampu suluh. Allah Ta'ala berikan highway, lebuh raya kepada jalan orang-orang yang muhtadin, yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, hadiah yang besar. Kita kalau dapat hadiah daripada anak-anak kita pun tak mudah dah sengih lebar senyum, tuan-tuan. Tak? Anak bagi hadiah apa Pak Long? Bagilah kereta sebiji. Tak.
Kerajaan bagi hadiah apa? Kerajaan bagi bantuan sara hidup. Tak. Kerajaan bagi hadiah apa? Bagilah pencen tiap-tiap bulan. Kerajaan bagi gaji tiap-tiap bulan. Kerajaan bagi subsidi tu, subsidi ni. Itu pun dah menyenangkan hati kita. Apatah lagi hadiah daripada Allah SWT. Allah Ta'ala kata orang yang makmurkan masjid, yang mengimarahkan masjid, mereka semua ni adalah bakal dan tentu dah, sudah barang tentu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, dan sahabat ni dia selalu berdamping dengan Nabi. Kalau kita ada syekh ke, kita ada ustaz ke, kita ada tuan-tuan guru kan, kita akan tengok di sisi dia tu ada anak-anak murid dia. Begitulah gaya sahabatnya. Pada satu hari Nabi bagi tahu pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, idza raaitumur rajula, sekiranya kamu mendapati seseorang, lelaki ke perempuan ke, kanak-kanak, remaja, dewasa, apa sahaja orang muslim, ya'tadu ilal masjid, yang menjadi kebiasaan, adat dia pergi ke masjid, menuju ke masjid. Nak kata kalau tak ada lah orang yang buka tutup Swiss yang pertama Pak Long tu lah, Baramli lah orang kata. Tak ada lah yang tolong buka tolak sliding door masjid belah muslimat, Maklong Timah lah dia. Maka Nabi kata orang-orang macam ni Pak Long Ramli dengan Maklong Timah ni, siapa? Fashhadu lahu bil iman. Maka kamu saksikanlah dia, kamu copkanlah atas dahi dia, kamu letakkan satu gelaran bagi dia, ini adalah orang yang baik, orang yang beriman. Hadis ni dia pukul rata tuan-tuan. Dia tidak tegur orang pergi masjid saja, dia tegur juga orang yang tak pergi masjid. Kita ni banyak memerhati. Orang Melayu ni banyak suka memerhati tuan-tuan. Dia suka tengok suasana, lepas tu dia suka bercakap-cakap sama dia kan. Dia tak bertindak, dia tak pergi masjid, dia tidak semayang berjemaah, tapi dia suka tengok orang semayang berjemaah. Itu orang kita kan. Pergi tak apa, nak minta sponsor, aku boleh sponsor, bagi 100, 200, apalah sangat, hasil daripada padi dan sebagainya. Tapi orang ajak pergi masjid, tak apa, nanti dulu kan. Itu orang kita. Teguran kepada kita Nabi nak sebut, bila mana kamu tengok orang ni dah terbiasa dengan masjid, terbiasa dengan majlis-majlis ilmu di dalam masjid, dah biasa sangat memakmurkan masjid, dialah tukang cuci, dialah tukang buka pagar, dialah tukang apa sahaja dengan masjid, rosak speaker, rosak apa, dia tu lah orang yang pertama sekali baiki. Maka fashhadu lahu bil iman, orang ni adalah orang yang baik, orang yang beriman. Teguran bagi kita yang tak sampai seru lagi ni tuan-tuan, paling tidak kita bersangka baik kepada orang yang pergi ke masjid kan. Adik-adik kita yang duduk di college, yang duduk di asrama, ada kan persatuan-persatuan yang memakmurkan masjid, mengimarahkan masjid. Jangan pula kita gaduh duk label dia ni orang-orang orang kanan ustaz, orang kanan pensyarah. Tak. Ini adalah daripada hati dan sanubari mereka, letak di situ dulu kan. Itulah sedikit sebanyak tuan-tuan berkenaan dengan program kita ni, inisiatif daripada kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis kan. Kita setiap minggu pada hari Rabu kita akan pusing satu keseluruhan, satu negeri Perlis ni keseluruhan masjid, 101 masjid, kita akan pergi satu persatu kan, memakmurkan masjid dengan kuliah-kuliah ilmiah dan sebagainya, dengan kita tampilkan ustaz-ustaz kita lah. Jadi pada malam ni sebenarnya yang dijadualkan adalah Al-Fadhil Ustaz Qarni bin Idrus kan, selebriti lah, tuan-tuan kenal dia kan, di rancangan-rancangan di media sosial pun banyak naik nama dia kan. Tapi malam ni Ustaz Qarni sampaikan salam kepada kita semua, dia tidak berapa sihat. Kita mendoakan kesihatan kepada dia. Jadi saya lah selaku nasi tambahnya pada malam ni kan. Mengganti tu. Kita kata kalau gulai ikan temenung tu tuan-tuan, tak, gulai hak panas tu Ustaz Qarni, hak saya ni duduk bawah tudung saji, tunggu anak balik petang gelap tanah tu, hak tu baru keluar kan. Lauk-lauk spare, tayar spare yang ada dalam bonet. Tapi insya-Allah kita mulalah ataupun kita isilah kan, dengan masa kita yang terluang ni untuk kita memakmurkan masjid Allah SWT. Bersempena juga kita ambil sunnah
daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sunnah Nabi kita ni banyak. Tinggal lagi kita tahu ataupun kita sedar ataupun tak sedar. Kan? Nak mendapat fadilat ataupun pahala sunat ni, kita tidak boleh bergerak berdasarkan arus sahaja kan. Aku dah pergi masjid kan. Sebab apa? Tak tahu sebab apa. Tak boleh tuan-tuan. Dia kena ada niat. Tak kena ada tolakan, anjakan daripada dalam tu supaya kita buat benda tu. Sebab apa Pak Long pergi masjid, Pak Cik pergi masjid? Sebab saya nak ikut sunnah Nabi. Fadilat sembahyang berjamaah banyak. Sebab apa Pak Long tunggu juga majlis ilmu selepas daripada maghrib, tunggu Pak Isyak kan? Sebab nak ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena letak niat tu dulu. Kalau tak ada niat tu, maka ialah mungkin malaikat catat pahala kita yang sepatut selayaknya dapat 100, gandaan dengan sunnah lagi, dengan tunggu sabar lagi, kita dapat lagi ilmu, tapi kita dapat 10 je sebab tak ada niat tadi kan. Jadi tingkatan-tingkatan kepada niat, hasrat kita tu kena nyatakan lebih jelas dengan jelasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku duduk kat sini semata-mata nak tunaikan sunnah Nabi, nak tunaikan fadilat yang Allah Taala janjikan untuk sembahyang jemaah, nak tunaikan tanggungjawab aku sebagai ketua keluarga, sebagai orang yang perlu sampaikan ilmu kepada orang yang terdekat kan, fardu kifayah aku kepada keluarga. Itu semua adalah tanggungjawab kita. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sentiasa mengimarahkan, menghidupkan waktu di antara 2 solat. Ni contoh di antara maghrib dan isyak, kita tak banyak masa kan. Nabi bila mana selesai daripada solat, baginda akan berpaling daripada mihrab tu menghadap kepada para jemaah. Ini sahabat dia lah kan. Masa tu jugalah dia akan sampaikan ilmu yang baru, dia akan sampaikan wahyu yang panas-panas lagi yang diterima daripada Allah Subhanahu Taala kan. Sebab itulah bila mana ada sesi-sesi penangguhan turunnya wahyu, maka sahabat akan pelik kan. Selepas daripada semayang, biasanya Nabi bagi tahu kita ada ayat yang baru, ada hadis yang baru, ada ilmu yang kita boleh manfaatkan. Tapi bila mana wahyu tak turun kan, Allah Ta'ala uji kesabaran Nabi, maka Nabi tidak buat majlis ni. Nabi rasa resah, gundah gelana kan. Nabi mundar mandir, pergi sana tak kena, sini tak kena kan. Jadi sahabat-sahabat mula risau. Tak. Satu sunnah yang perlu kita hidupkan di antara 2 solat, kita penuhkan dia dengan majlis-majlis zikir ataupun majlis ilmu. Kita buat majlis memperingati tazkirah ataupun bacaan Al-Quran, tahsin, tadabbur dan sebagainya. Asalkan ada unsur-unsur kita bertafakkur, ingat diri kita pada Allah Ta'ala, insya-Allah pahala sunnah itu akan dapat. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala sekalian, pada malam ni insya-Allah saya akan bawa satu pendedahan ataupun kita berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan fadilat ataupun satu hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pintu-pintu kebaikan, abwabul khair. Kita tengok banyak dalam kehidupan kita, duduk tunduk bangun, rukuk sujud sampai masa bayar zakat fitrah, sampai masa bayar zakat padi, bayar zakat emas, sampai masa kita puasa bulan Ramadan, sampai masa banyak siri-siri ibadat kita buat kan. Tapi tuan-tuan kena ingat, satu hadiah yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada umat kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang sikit, tak, kita buat sikit je, bahagi RM1, Allah Ta'ala gandakan 10. Semayang, sama je semayang masjid dengan semayang kat rumah. Tapi semayang kat masjid berjemaah Allah Ta'ala bagi 27. Semayang kat rumah seorang-seorang Allah Ta'ala bagi 1. Padahal buat benda yang sama kan. Imatatul adha, buang segala penghalang di perjalanan. Kita berjalan balik ni, tengok atas batas tu, atas tebing padi tu ada batang-batang kayu ataupun besi-besi buruk yang menghalang laluan. Buang, kita clearkan jalan, dapat dah segi keimanan. Sikit je. Amalan sedikit, gadaan pahala banyak
Itu kita nak tengok dalam pintu-pintu kebaikan. Beberapa saranan yang dikedepankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis yang dibawa oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan hadis ni juga direkodkan oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu. Salah satu hadis ni ada dalam pengumpulan dia. Dan kita akan tengok insya-Allah. Baik, Muaz bin Jabal, bila kita sebut Muaz, sebelum kita pergi pada hadis, kita berkenalan dulu dengan siapakah sosok tubuh Muaz bin Jabal ni. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal ni dia masuk Islam, dia kenal agama Allah dalam usianya remaja, muda. Kan? Dia sebaris dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, dia sebaris dengan Abdullah bin Abbas. Dia sebaris dengan sepupu-sepupu Nabi. Dan dia adalah orang tenaga muda. Kan? Ini Muaz bin Jabal. Setengah riwayat mengatakan dia masuk Islam pada usia dia 18 tahun dan kurang. Kan? Maknanya muda lah. Tidak seperti mana Umar, tidak seperti mana Abu Bakar, tidak seperti mana kibarus sahabi, kan? Sahabat-sahabat yang dewasa, yang hidup tidak lama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal walaupun usianya pendek, ada riwayat mengatakan 33-34 tahun saja dia hidup, tapi Islamnya pada usia remaja. Kan? Dia jugalah seorang sahabat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan pada satu darjat yang tinggi. Bila sahabat tanya, "Khabarkan kami kepada wahai Rasulullah, siapakah yang paling baik di antara kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "A'lamukum bil halali wal harami Muaz bin Jabal." Orang yang paling faqih, yang paling tahu dalam kalangan kamu berkenaan dengan halal dan juga haram, kan? Sah ke tidak solat, halal ke tidak punca rezeki ni, ataupun haram ke ini, muamalah jual beli ini, adalah Muaz bin Jabal. Dia lebih mengetahui dalam kalangan para sahabat, kan? Ni Muaz bin Jabal, sosok tubuh dia. Dan dia juga salah seorang duta, kita kata YB lah, yang berhormat, kan? Wakil rakyat yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke satu daerah pentadbiran yang besar. Nah, kita tengok negeri Perlis ni kecil je, kan? Nabi duduk di kota Mekah tu kecil je, tapi Nabi beri kepercayaan yang tulus kepada Muaz. Dia beri satu kota Yaman. Tuan-tuan kalau tengok peta, kalau tuan-tuan pergi Mekah, Mekah ni dia tak besar sangat, kan? Dia lebih kurang perjalanan daripada hujung, daripada tuan-tuan masuk ke, orang kata apa, sempadan Mekah tu, kan, ke sempadan Mekah yang lain tu lebih kurang sejam je. Tidak jauh, hujung ke hujung. Lebih kurang negeri Perlis, kan, Mekah. Begitu juga dengan Madinah. Tanah haram tu tak besar, tapi negeri Yaman, tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan tengok besar, kan? Di sana juga wujudnya ketamadunan, kan, yang dikatakan setengah-setengah orang Ratu Balqis, kan, Imra'at Sabak, kan, puteri Sabak, permaisuri yang mentadbir dunia pada masa tu, dan disemadikan pentadbirannya salah satu nama surah di dalam Al-Quran, Sabak, surah Sabak, kan, menceritakan tentang pemerintahan seorang wanita Sri Kandi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di kota Yaman. Yaman ni berpengaruh. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, kalau yang ada ustaz-ustaz, tok syekh kat sini, pergi belajar di negara Arab. Kalau kita bersembang, kita bercakap dengan orang Arab, kita nak cari di manakah asal usul dan paling fasih bahasa Arab, kena pergi ke Yaman. Semua memperakui, orang Mesir baik, orang Saudi baik, orang Qatar, Kuwait, orang Syria, semua akan menumpu kepada kota Yaman. Peradaban Arab bermula daripada kota Yaman. Nak kata besarnya, tuan-tuan. Tak. Umpamanya daripada Perlis ni diutuskan Muaz bin Jabal pergi ke negeri-negeri yang lebih besar, ataupun memerintah Malaysia keseluruhannya. Begitulah umpamanya, kan?
Bila mana Nabi utuskan dia ke kota Yaman, Nabi tanya dia, "Ya Mu'adz, bima taqdi, dengan apakah kamu akan menghukum? Kamu akan bawa pentadbiran kamu ni?" Jadi Mu'adz kata apa? Pertama sekali, aqdi bi kitabillah, aku akan menghukum, aku akan bawa pentadbiran Islam ini dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam tajid, kalau kamu dah kaji, dah tengok, dah semak semua tak jumpa dalam kitab Allah, maka kamu akan menghukum dengan apa? Aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan menghukum, bawa pentadbiran ini dengan cara yang dipedomankan oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, kalau kamu tak jumpa juga, kalau kita nak jawab apa? Quran sunnah habis kata-kata ulama, para guru kita gitulah, boleh kan? Tapi Mu'adz ni bijak. Dia kata apa? Fa in lam tajid, bijak bagi seorang pemimpin. Dia kata aqdi ataupun ajtahid wala alu, aku akan berijtihad, bersungguh-sungguh mengeluarkan pendapat supaya maslahah ataupun satu-satu benda tu diselesaikan dengan baik. Wala alu, dan aku tidak akan menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Mu'adz ni, kan? Alhamdulillah, Nabi menjawab, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah waffaqa rasula Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Utusan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Yakni duta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Mu'adz lah, dan beliau mati, kan, ataupun beliau ni mengakhirkan hayat beliau dalam keadaan terkena wabak penyakit. Pandemik masa tu, kan? Kita pandemik COVID-19, tapi pada zaman sahabat ni dia ada pandemik juga, tuan-tuan. Pandemik penyakit taun. Maka Mu'adz terfitnah, ataupun Mu'adz ni terpalik juga dengan pandemik. Akhir sekali takdir Allah SWT tarik nyawa dia dengan sakit taun. Dan Mu'adz juga merupakan seorang jago dalam peperangan, menyertai Nabi SAW dalam peperangan Badar, dan juga beberapa siri peperangan yang lain yang utama di dalam Islam. Baik, apa kata Mu'adz dalam hadis ni? Dia berjumpa pada suatu hari, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz ni dia adalah seorang yang cerdik, seorang yang suka bertanya. Sahabat ni dia bila jumpa dengan Rasulullah, dia akan bertanya satu benda yang boleh menguntungkan diri dia. Untung tu bukan bermakna untung dia dapat duit, tuan-tuan. Untung kepada diri dia dan juga segi di akhirat sana. Khabarkanlah kepada aku, wahai Rasulullah, suatu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkanku daripada neraka, dia kata. Kan? Ini peranan ataupun perangai sahabat. Kalau kita lah jumpa dengan YB, tuan-tuan. Kan? Nabi ni pemerintah, Nabi ni raja, Nabi ni wakil rakyat. Jumpa dengan YB, kita minta, ada YB doakan saya, YB tolong saya nak cemerlang di akhirat sana. Kalau ada Pak Long, ada Pak Cik yang cakap macam ni kat YB, yang duk kata macam ni kat YB, kita tabik spring. Tak. Pertama sekali ataupun perkara pertama keluar daripada mulut kita, bila kita berjumpa dengan pemimpin, kita akan raih simpati dia. Tak, kita minta hajat-hajat kita untuk dipenuhi. Subsidi tu, subsidi ni, kita minta untuk bantuan tu, bantuan ni. Itu fitrah kejadian manusia biasa. Tapi para sahabat mulianya mereka ni, mereka minta nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabarkan kepada aku, kamu masih ada hayat lagi wahai Rasulullah. Kami boleh jumpa kamu tiap-tiap hari. Dengan peluang yang ada ni, bagi tahu kami apakah amalan yang paling baik yang boleh kami amalkan supaya dekat kami dengan syurga dan jauh kami daripada neraka. Dan Nabi ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia ni
Bukan jenis ustaz-ustaz macam kita sekarang ni, ustaz-ustaz mi segera kan orang kata kan. Ustaz-ustaz yang apa ni, yang bayar-bayar saya lah, saya sendiri pun tuan-tuan tak, cara jawabnya tak berhikmah, malah menyusahkan lagi ada setengah-setengah waktu tu kan. Orang-orang dewasa ni dia nak satu jalan untuk dia amalkan. Tak, orang bertanya dia nak satu solusi, satu jalan, satu penyelesaian. Tapi ustaz ni duk kona kot ni kan. Guru tu duk kona. Last sekali dia akan jadi majlis sembang menyembang sahaja tak? Tapi Nabi tidak. Dia penuhkan irsyad dan juga penerangan dia dengan kalimah ataupun perkataan yang pendek tapi maksudnya yang dalam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an azim, wahai Muaz, kamu ni telah bertanya satu benda yang cukup besar. Tengok psikologi Nabi tuan-tuan. Tak? Orang datang bertanya berkenaan dengan agama. Sebahagian kita manusia biasalah kan, kita akan pandang di atas bawah. Dia ni betul ke tak ni? Tiba-tiba kan. Ataupun anak kita malam ni, ayah, lama dah tak buka kitab hadis ni, buka lah kitab hadis. Hang ni 40 hari lagi ke nak mati kan? Contoh, itu yang mula-mula sekali. Tak? Benda yang negatif dulu masuk dalam diri kita. Tapi Nabi tidak. Dia tarik balik psikologi sahabat-sahabat tu, puji dulu. Jarang berlaku ni kan. Laqad sa'alta an azim. Kamu ni bertanya satu benda yang bagus, yang besar hikmah dia wahai Muaz. Tak pernah berlaku. Tengok, galakan. Kalau kita dapat pujian macam tu, apa kita? Bagi tahu Rasulullah. Jangan lambat-lambat, bagi tahu kan. Cikgu kita meraihkan persoalan kita, guru kita dalam keadaan kita bertanya, dia pun bersungguh-sungguh nak jawab. Kan? Kamu ni jarang bertanya aku ni. Kali ni bertanya ni mungkin ada benda-benda kan. Kita puji dia, psikologi dia. Cikgu-cikgu mungkin tahu skill ataupun kita punya kemahiran ni. Kan? Kemahiran kita tarik pandangan dia. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Sesungguhnya masuk isyak dah ke? Belum lagi kan? Sesungguhnya perkara ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya yang dikehendaki. Bukan payah pun. Kan? Maknanya bila bertanya satu persoalan, tugas seorang guru dia memberitahu dalam bentuk yang mudah. Satunya dia tarik pandangan, kamu ni bertanya satu soalan yang bagus, satu soalan yang azim, yang luar biasa. Wa innahu layasir, bukan setakat puji tuan-tuan. Wa innahu dia sedapkan hati, kan? Dia pujuk balik hati, dia senangkan hati Muaz, si penanya tadi. Muaz, tak payah pun, mudah saja benda ni, sekiranya Allah Ta'ala takdirkan kepada dia. Kan? Apa dia cakap? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Perkara pertama sekali, ta'budullah, kamu kena serahkan jiwa raga kamu, abdikan diri kamu, tunduk bangun kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali sekutukan ibadah kamu kepada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila kita dengar kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin bagi kita pada hari ini biasa kita mengucap, mungkin sebelum tidur kita mengucap kan. Kita dalam semayang 17 kali sehari ataupun 24 kali sehari, 34 kali sehari kita mengucap kan. Contohlah kan, semayang fardu sahaja pun dah berapa kali dah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bila sahabah dia menerima kalimah tauhid, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, mereka bukan sekadar memandang perkataan saja. Tak. Kita sekarang ni mungkin kita tergelincir sebab kita tak faham. Apa maksud dia ta'budullah? Serahkan sepenuhnya jiwa raga. Jangan sesekali kita sekutukan Allah Ta'ala, terutamanya benda-benda yang kita tak terperasan, kan? Tak sedar kita menyekutukan Allah Ta'ala. Rasa hari ni nak puasa sunat. Puasalah sunat Pak Long ni kata kan. Petang pergi cari goreng pisang.
Kuih tak ada, air tebu tak ada kan, bukan musim Ramadan kan. Pilah cari goreng pisang. Pak Long jual goreng pisang tanya, Pak Long, wak hari ni mai beli goreng pisang ni kan? Biasa tak beli. Puasa. Sebut puasa, dalam hati dah, aku puasa, dia tak puasa kan. Sebut puasa, alhamdulillah aku puasa kan. Orang lain tak boleh puasa. Situ pun dah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala secara tak sedar, tuan-tuan. Satunya ada sifat riak, dua ada sifat ujub, rasa diri kita sempurna kan. Orang lain tak semacam aku. Kadang-kadang di jalan raya tak perlu tengok puasa, tak perlu tengok ibadat yang berat-berat, tuan-tuan. Tuan-tuan katakanlah pakai Proton Ezora ataupun Proton Wira, besar sikit lah, lebar kan. Tiba-tiba ada kancil 660 potong, tuan-tuan kan. Marah tak di highway, pada sungguh potong aku pula kan. Tak tahu aku ni Wira kan, contohlah. Situ pun dah ada unsur-unsur ujub, tak kena kita dengan Allah Ta'ala. Tak letak, tuan-tuan, bersihkan diri daripada syirik pada Allah SWT. Memanglah kalau kita sebut syirik ini, kita ahli masjid, orang agama yang dah faham Islam, mungkin kita tak terdedah kepada syirik kan. Kita duk tengok syirik ini, duk main tahyul, duk main pergi bomoh dukun, buat siang apa sebagainya tu kan. Itu yang kita nampak syirik kan, kurafat. Padahal syirik ni banyak lagi segmen dia. Di dalam Islam sendiri, orang Muslim sesamanya sendiri berlaku banyak siri-siri dan segmen syirik yang kita tak terperasan, tak sedar. Kena jaga. Sebab itulah Nabi pesan pertama sekali. Yang kedua, wa tuqimus salah. Mesti kamu kena jaga sembahyang. Jaga tauhid, jaga akidah. Yang kedua tak boleh lari dah, kamu kena jaga solat. Nabi SAW bila mana nak dekat-dekat dengan ajal baginda kan, baginda banyak kali pengsan, betul tak? Dia di orang kata apa, diracun oleh seorang perempuan Yahudi yang khianat, yang rasa tak puas hati sebabnya pengusiran yang berlaku di zaman pemerintahan Nabi di Madinah kan, oleh Bani Qainuqa' dan juga Bani Quraidah. Ni orang Yahudi asal di Madinah kan. Ceritanya panjang, pendekkan cerita, seorang perempuan Yahudi ni tak puas hati pada Nabi dan dia meracuni Nabi dengan melalui makanan. Kalau kita sekarang ni santau lah, contohlah kan. Melalui makanan, melalui angin dan sebagainya. Jadi Nabi terkesan dengan sihir dan juga racun tersebut. Pengsan, bangun, sedar, pengsan, sedar. Apa yang Nabi sebut, tuan-tuan? Bila mana Nabi sedar? Nabi tanya anak beranak dulu ke? Tidak. Nabi tanya gelung-gelung padi dulu ke? Nabi tanya harta dia? Tidak. Nabi tanya sahabat dulu ke? Tidak. Jiran tetangga? Tidak lagi. Nabi kata apa? As-salah. Nabi tak sebut la ilaha illallah. Nabi sebut as-salah. Sedar sahaja, tengok Ali duduk tepi, Abu Bakar ada, Aisyah ada, siapa lagi, semua sahabat ada. Nabi sebut apa pertama sekali? As-salah. Besarnya peranan salat. Begitu yang berlaku juga pada Umar radhiyallahu anhu kan. Umar ketika mana dia juga nak dibunuh ataupun ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ketika mana dia sedang mengimamkan solat, ada seorang Majus kan, orang kaum yang menyembah api, kaum mensyirikkan Allah SWT, pergi tikam dia pula belakang. Begitu juga pengsan sedar, pengsan sedar. Pengsan sedar, sebut pertama sekali ambil sunnah Nabi, as-salah. Dan juga perkara ni berlaku kepada beberapa orang sahabat lagi kan, sebut as-salah. Betapa besarnya peranan as-salah sehingga kan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, awwalu ma yuhasabu ala abdin as-salatu. Perkara pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan tauhid, bukan akidah, tapi solat dulu. Solat yang membezakan akidah seseorang itu sama ada dia Islam ataupun dia kafir. Kalau dia solat, maka dia Islam. Kalau dia tak solat, sama ada dia fasik, orang yang berdosa, ataupun dia munafik, berpura-pura, ataupun dia memang kafir, tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Pendekkan cerita tu. Wa tu'tiyaz zakah, begitu juga kena laburkan dari harta yang dia perolehi. Kadang-kadang bab-bab zakat ni kita selalu terlepas pandang.
Tambah-tambah kita sebagai anak jati negeri Perlis ataupun anak jati utara, tuan-tuan, kita banyak relung-relung padi. Tuan-tuan sedar ataupun tidak, padi ni adalah komoditi ataupun satu perkara yang perlu dan wajib dizakatkan, kan? Di antara banyak-banyak barangan zakat yang lain, emas baik, apa lagi, kan? Wang ringgit, pendapatan bulanan secara tetap, itu semua wajib dizakatkan, termasuk padi yang tuan-tuan usahakan. Siapa ada pengusaha padi kat sini? Katakanlah tuan-tuan usahakan padi, dapatlah 100,000. Banyak tu kan, setahun. Tuan-tuan kena keluarkan 2.5% ataupun 1/4 daripada harta yang tuan-tuan dapat. Katakanlah 10,000 dapat, kena keluarkan dalam RM250, kan, sebagai contoh. Ataupun betul lah kan, RM250. Itu zakat, bukan duit, tuan-tuan. Kena sucikan harta tu. Nak dapat apa? Nak dapat dekat dengan syurga tadi, jauh daripada neraka. Maklum ada emas. Sekarang ni trend kutu emas. Tak? Beli pulut dakap lah, apalah kan. Beli gold bar ke apa kan. Semua tu harta yang diwajibkan emas. Ada simpanan emas. Kena beza emas yang kita pakai, anting-anting, rantai, gelang kaki, gelang, macam-macam gelang lah. Orang perempuan dia tahulah aksesori dia, kan. Kita lelaki ni kurang kemahirannya. Kena bezakan antara emas perhiasan yang perlu juga dizakatkan dengan nisab, kadar yang tertentu, dan juga emas yang menjadi aset kita. Sekarang ni musim-musim emas murah kan. Belilah emas banyak-banyak. Emas Kelantan ke emas apa, beli, simpan emas, cukup haul setahun kita simpanan tu, perlu keluarkan zakat dengan nilai semasa. Ini pun banyak juga kita tersalah, tergelincir. Ambil nilai masa beli dulu tu, kan. Masa emas jatuh RM150 1 gram. 1 gram ada lagi ke, kan? RM150 1 gram. Tiba-tiba masa nak keluarkan zakat, harga dah naik, katalah RM300 1 gram. Rugi ni, kena ambil kadar dulu. Orang macam ni kita layak untuk sekeh pada, kan. Kena tengok betul-betul, kena betulkan balik, kan, ilmu-ilmu zakat ni. Perlu jaga zakat tu, tuan-tuan. Baik, pendekkan cerita, tasum Ramadan, perlu selesaikan puasa Ramadan dan perlu selesaikan haji sekiranya mampu, walau sekali dalam seumur hidup. Pendek kata, nak kepada kunci syurga dan jauh daripada neraka, kena jaga rukun Islam. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, thumma qala, maka Nabi berkata, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Muaz, hendakkah kamu aku pedomankan, tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Ni tajuk kita ni, kan. Yang tadi memang wajib semua. Abwabal khair ni tajuk kita. Apa yang kita boleh ambil kesempatan dan manfaat daripada amalan yang sikit tadi, tapi dia punya fadilat masya-Allah banyak. Yang pertama, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Puasa di sini maksudnya puasa sunat. At-tatawwu', puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, bulan purnama, kan. Puasa yang dikhususkan pada hari-hari yang tertentu, hari Arafah, hari Ashura dan sebagainya. Kerana apa? Mereka semua ni adalah junnah, perisai kepada kita. Orang yang berpuasa, mereka lebih berhati-hati untuk membuat satu tindakan. Tak? Tengok lama-lama sikit perkara-perkara yang melazatkan nafsu, batal puasa, jauh sikit, kan. Biasa-biasa duk cakap-cakap dengan jiran kita, duk cakap dengan anak maklum timah tu, kan. Dia tu tak kahwin, tu anak ni luar nikah apa semua. Jauh sikit daripada mengumpat. Puasa, sebab puasa, kan. Agak-agak nak bertumbuk, nak bergaduh sikit, kan. Aku ni nasib baik tak lempang hang ni, sebab aku puasa. Sebut lagi puasa. Puasa tu adalah apa? Perisai. Nak berebut apa-apa, tahan, puasa. Orang berpuasa lebih terpandu jalan dia berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Yang kedua adalah tidak lain tidak bukan sedekah, pemberian selain daripada zakat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Cerita pasal sedekah ni terlalu, orang kata apa, eksotik ceritanya, kan. Terlalu mahal
erti nilai sedekah tu. Satu cerita tuan-tuan saya bawa daripada Al-Imam Syaukani. Al-Imam Syaukani dia letak dalam satu kisah ni dalam kitab dia Al-Badrut Tali'. Dan kalau ustaz-ustaz yang ada kat sini boleh buka kitab tu. Al-Badrut Tali'. Mengisahkan tentang seorang dermawan. Dia ni katakanlah ada satu kebun, tanam harum manis. Orang kita orang Perlis harum manis kan? Tanam harum manis. Di kebun dia ni di tanah Arab, dia tanamlah gandum, tanamlah bali, tanamlah apa-apa yang boleh dimanfaatkan oleh setempat. Dan di ladang dia juga ada unta-unta yang boleh dimanfaatkan susunya, boleh dimanfaatkan kenderaan dan sebagainya. Seawal dia mengusahakan ladang dia ni, dia dah berniat dah dengan Allah SWT, siapa sahaja yang lalu ternampak, terlihat di depan ladang dia ni, maka dia akan infakkan walaupun seteguk susu unta, contohlah kan, ataupun sebiji ataupun sepotong harum manis kan, bagi rasa pun tak apa dah. Nah, ada kurma, bagilah rasa kurma tu. Nah, jadi takdir Allah SWT, berlalu perkara ni puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun dia mengusahakan kebun dia ni. Satu hari, satu masa, satu zaman, Allah Ta'ala takdirkan di negeri dia ni, ada setengah riwayat mengatakan di negeri Yaman juga, kemarau yang berpanjangan, menyebabkan gagal keluarnya hasil-hasil tanaman ni. Tak. Jadi dia pun berpakatlah dengan pekerja-pekerja dia, tak boleh selesai perkara ni, kita kena cari sumber air. Adalah cadangan kita galilah telaga, cadangan kita ambil air daripada negara jiran sebagainya. Jadi bersetuju dengan cadangan untuk menggali telaga. Galilah punya gali telaga tuan-tuan, dialah yang mengemudi kan. Yang jadi kepala kepada penggali telaga tu dia. Dia dulu turun. Cangkupan yang terakhir ataupun dia korek yang terakhir itu jumpa mata air, takdir Allah Ta'ala kan. Nitik air tu. Lalu bila dia hentak dengan dia punya kuku besi tu, dia punya kan, dia punya cangkuk tu, air keluar dengan takdir Allah Ta'ala, keluar dengan begitu derah, laju, menyebabkan dia tenggelam, dia jatuh dan tak sempat sahabat-sahabat ataupun pekerja dia nak selamatkan dia. Hilang lelaki tadi, jatuh dalam telaga tu kan. Ini hikayat tuan-tuan yang dimuatkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab dia. Berlalu benda ni, orang duk cari tak jumpa dia ni, si fulan ni tak jumpa dah, kita isytihad dia sebagai matilah kan, mati lemas. 4-5 tahun kemudian datang seorang pedagang, musim kemarau juga takdir Allah Ta'ala, korek tanah yang sama, jumpa situasi yang sama, jatuh dalam keadaan yang sama seperti mana lelaki pertama tadi, turun-turun bawah tanah. Selepas 4 tahun ni ada lagi jumpa dengan orang tu, masih hidup, tapi dalam keadaan yang longlai, yang lemah lah kan. Takutlah tuan-tuan, bila turun bawah tanah ada satu, orang kata apa, ruang untuk dia duduk, sempit untuk dia je kan. Kita kalau jumpa tangan je, tak nampak kepala dengan badan kan, apa kita buat? Lari dah rasanya kan. Polis kalau nak pergi cari orang hilang kan, polis ni hantar ni kira komando dah ni, nak pergi cari orang hilang dalam hutan, bukit tebal-tebal tak, bawa satu balai, takut jumpa dengan bunia, contoh kan. Ini seorang-seorang dia jumpa, jadi terkejut awal-awal tu. Bila tengok sempurna jasad apa semua, dia bertanya, wahai saudara ni daripada mana? Dia pun ceritalah kisah dia 4 tahun lepas ataupun sekian. Dan dia tanya ke saudara ni, soalan pertama saya nak tanya, saudara hidup macam mana bawah ni? Dia kata. Dia jawab, tak tahu, saya tak tahu macam mana saya hidup. Okeylah, tak apa, mungkin saudara dah blur, dah tak tahu nak cerita, tapi bagaimana saudara boleh makan, minum ataupun meneruskan kehidupan? Dia kata, setiap pagi ada sekeping roti dengan segelas susu kat depan saya. Ini karamah lah tuan-tuan, karamah yang diceritakan oleh ulama. Karamah ataupun kita nak kata mukjizat, Nabi dapat mukjizat, ataupun ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa tadi? Pensedekah, orang yang membiasakan diri dengan sedekah.
Begitu juga tuan-tuan Nabi sebut ni, bila mana sedekah akan menghilangkan segala dosa-dosa kecil kita, kama yutfi'ul ma'un nara, seperti mana air memadamkan api. Allah lenyap tuan-tuan. Kejap je kalau ada pelita kebakaran kecil, kita curah air, maka hilang api tu, lesak, lenyap, bara pun tak tinggal. Begitulah perumpamaan Nabi dengan sedekah ni. Dalam kehidupan kita seharian tuan-tuan, di kedai makan contohlah kan, ataupun di mana-mana sahaja, orang tahan kereta kita kan, kita nak makan sikit kan, apa perasaan kita mula sekali? Takut mesti ada lah kan, itu fitrah manusia. Yang kedua, apa perasaan kita? Buruk sangka dulu, betul tak? Su'uzan dulu, orang ni kerja dengan orang lain ni, dia kerja dengan orang ni, dia dapat duit daripada aku, dia bagi, dia tabur dekat bos dia bagi gaji kat dia, dia pun pergi dekat orang lain pula, dia minta duit dengan orang lain pula kan. Ni sindiket ada dalam hati kita cakap macam tu. Tak boleh ke kita tune sekejap tuan-tuan? Dia ni mungkin Allah Ta'ala nak kirimkan dia ni kan, kita baiklah sekejap depan Allah SWT. Baik, so kita nak fadilat ni, mungkin Allah Ta'ala nak buka jalan dengan asbab, Allah Ta'ala hadirkan dia ni dalam keadaan aku suuzon pada dia, Allah Ta'ala nak buka jalan supaya aku bersedekah pada dia. Beri dulu tuan-tuan, nak suuzon ke nak berburuk sangka ke nak semak balik dia pun, itu belakang cerita. Bagi dulu, tak banyak, sikit pun tak apa. Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, walau bisyiqqit tamri. Takutlah oleh kamu wahai umatku dengan api neraka, walaupun dengan satu cubit kurma. Kita ambil sikit je tuan, kurma ni makan tak kenyang sebiji, ambil sikit je, ataupun kita ambil yang lembik tu bagi kepada tahnik, macam tahnik kan, belah mulut anak-anak kita, bagi tu je, dah menghapuskan api neraka, nak bakar kita di atas dosa-dosa kecil yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segi sedekah, yang pertama tadi kita mesti ataupun kita dianjurkan berpuasa, yang kedua bersedekah tuan. Tak perlu susah, datang ke masjid boleh bagi sumbangan. Jumpa orang yang kurang bernasib baik, bagi sumbangan walaupun tak banyak kan. Jumpa asnaf mana-mana, kita bagi walaupun tidak berbentuk zakat, itu adalah bantuan, sumbangan yang ikhlas daripada diri kita sendiri. Yang ketiga, yang paling besar, yang paling berat nak berlaku, nak terjadi pada umat Islam, iaitu wasalatul rajuli fi jawfil laili. Allahu akbar. Ini ustaz-ustaz pun tak lekat, minta maaf saya sebut kan. Kalau ada ustaz dalam ni kita terpalit sama dalam isu ni. Apa maksud dia tuan-tuan? Solat seorang lelaki ataupun perempuan fi jawfil laili, pada pertengahan malam, cukup susah. Tengok selimut, murah je selimut ni, selimut beli padang besar, 3 helai selimut tu RM10, katakanlah murah. Selimut nipis tu, tak ada selimut pun, kain batik lepas pun jadilah nak selimut. Tapi ya Allah, berharga dia, subhanallah, tak tahulah masa kita tidur kan, paling ke belakang nampak bantal selimut, duduk balik pukul 5, bangun dah pukul 5, Allah Ta'ala kejut dah pukul 5, 5:30 balik belakang, ada lagi, subuh lewat lagi, subuh kau lewat sekarang ni kan, 6 suku katakanlah kan, tidur balik 6 bangun, mereka tak abang lagi, tidur tu, bangun 7 suku. Bingkah bangun tuan-tuan, ada cerita lawak sikit kan, nak ambil pahala sunat, 7.15 terbit matahari, habis sembahyang subuh, 7.14 bangun, ada 60 saat untuk selesaikan wuduk sembahyang subuh kan, wuduk hak wajib, sembahyang subuh. Tiba-tiba pula sepasang rakan sahabat, laki sama lelaki lah kan, bangun dua-dua, bangun lewat, pergilah ambil wuduk dua-dua tu, kebetulan boleh ambil dua, ada paip apa semua, semayang berjemaah, nak ambil fadilat jemaah. Tang imam tu pula baca surah lazim, siap semayang, Pakwi tampak kan, hang ni dah kenapa nak habis waktu hang duk buat kalut apa, baca surah lazim pula, ambillah surah lazim, qul huwallah dengan wal asr, apa tak apalah nak baca sangat ni, seminit 60 saat lagi nak habis, gaduh pergi baca surah panjang-panjang buat apa kan. Ada juga macam tu, kita pun sama lah tuan-tuan tak?
Masa-masa tu ada jadi pada kita, kan? Sahkah nak jaga semayang di pertengahan malam walaupun dengan solat witir penutup semayang sunat sahaja? Ini kan pula solat subuh pun susah untuk kita jaga, kan? Terutamanya anak-anak di usia yang remaja, yang muda lah, kan? Kena latih daripada sekarang. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tak latih diri kita sebelum mencapai umur dewasa, saya tak sebut akil baligh, umur dewasa, tuan-tuan boleh timbang diri sendirilah. Dia umur dewasa bagi setiap orang dia berbeza, kan? Ada setengah orang tu 30 dia rasa dah dewasa, matang dari segi pertimbangan dia. Ada setengah orang kata 40, kan? Jumhur majoritinya kata 40 lah, ambil sunnah Nabi. Nabi terima wahyu umur 40, kan? 40 tak asuh lagi semayang subuh, tak boleh nak bangun on time lagi subuh, minta maaf sampai bila-bila pun, kecuali diizinkan oleh Allah. Dia tak mampu nak asuh diri dia. Mak-mak, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan ni kena asuh anak daripada sekarang ni. Kita dah boleh bangun subuh, dah boleh terbiasa dengan subuh berjemaah, latih sikit demi sedikit. Jangan selesa sangat tengok anak duk terkangkang terbongkar dalam selimut lagi, walhal subuh dah habis, kan? Orang kata ayah menanggung dosa. Kalau anak tu dah akil baligh, dialah tanggung dosa. Tapi ayah tak tegur, ayah pun terpalit sama dalam isu ni. Beringat tuan-tuan, secara psikologinya macam tu, kan? Dalam ilmu psikologi pun beberapa perkara kita kena timbangkan lah. Kata mereka, kan, ulama-ulama psikologi ni lah, sebelum umur dewasa, kalau tak diasuh dengan ketetapan tertentu, kalau dia nak jadi buruk perangai pun, dia kena asuh diri dia jadi baik sebelum umur dewasa. Kalau dia rasa nak jadi plesik dalam diri dia, plesik saya guna, kan? Sebelum umur 40 tu masih lagi plesik, habis 40, maka dia akan jadi plesik sampailah dia tamat riwayat, wal'iyadzubillah. Ini secara psikologinya. Maka Nabi SAW, kita baca laju-laju tuan-tuan, Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum, surah Sajdah, kan? Yang menceritakan tentang kelebihan orang yang bangun tahajud. Mereka ni tatajafa, mereka ni mengasingkan junubuhum, diri mereka, lambung-lambung dia panggil apa? Lambung punggung mereka, kan? Bontot-bontot mereka ni daripada tempat tidur mereka, kan? Fi 'anil madaji' yad'unahu khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum, semata-mata nak pergi, nak menyahut seruan, nak pergi seru Allah SWT, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut, dalam keadaan berkehendak, tamak sangat dengan Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga dengan rezeki-rezeki mereka infakkan. Thumma qala, baginda meneruskan lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Wahai Muadz, Nabi ni dia perangai dia, Nabi tutup hadis ni cantik tu, ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli, hendakkah kamu wahai Muadz, aku khabarkan kepada kamu kesimpulan, penutup pati kepada segala yang aku sebutkan tadi. Nah, aku sebut rukun Islam, aku sebut sedekah, aku sebut puasa, aku sebut apa sahaja tadi, kan? Termasuklah aku sebut juga semayang malam tadi. Apakah kunci kepada kesemua tu, kan? Bala ya Rasulullah, sudah barang tentu wahai Rasulullah, kami ni tidak pernah jemu apa yang kamu nak khabarkan. Rasulullah ni tuan-tuan, bila tanya sikit dia akan bagi banyak. Nah, seperti mana satu hadis yang sahabat tanya Nabi, wahai Nabi Allah, kami ni selalu berlayar, pergi ke laut, turun ke laut, menangkap ikan apa semua, kan, daripada satu tempat ke satu, mana ada kereta api dulu, kan? Berlayarlah guna kapal. Jadi air, bekalan air mutlak yang kami bawa ni sikit, air tawar lah, kan? Bukan air masin. Jadi boleh tak Rasulullah kami berwuduk dengan air laut, dia tanya, kan? Maka Nabi SAW jawab, huwa tahurul ma'u, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, kan? Bukan Nabi jawab untuk bagi soalan air laut saja, kan? Nabi kata air laut ni adalah tahur, suci lagi menyucikan, ataupun tuhur. Al-hillu maitatu, bukan sekadar air. Kamu nak makan makanan yang dalam dia, walaupun dah mati, jumpa bangkai ikan, kan, mengalir depan kapal, ambil dan makan, halal bangkai-bangkai dia. Kecuali dalam mazhab Syafi'i beberapa haiwan-haiwan laut yang tidak dihalalkan lah, kan? Contoh tiba-tiba pula dengan hadis ni, kan,
esok saya nak pergi makan anjing laut, boleh Ustaz? tak payah buat ceritalah kan. Dalam mazhab Syafi'i ada beberapa haiwan laut yang tidak dibenarkan untuk kita makan kan. Adalah ciri-ciri dia, tak perlu kita bahaskan kat sini lah. Jadi nak ceritanya, Nabi bila Muaz tanya sikit je, apakah perkara yang boleh mendekatkan aku dengan syurga dan neraka, Nabi sebutlah Islam apa semua tadi, solat malam, puasa. Tak cukup lagi, kamu nak tak kalau aku bagi kesimpulan keseluruhannya, apa yang kamu boleh jaga yang mendekatkan diri kamu dengan syurga dan jauhkan diri kamu dengan dari neraka. Fa akhadha bilisani. Tengok Nabi berdakwah, Nabi tak segan tuan-tuan. Nabi keluarkan lidah baginda yang mulia dan Nabi pegang lidahnya macam itu. Fa akhadha bilisanihi thumma qala, wahai Muaz, tengok ni aku buat apa ni, kuffa alaika hadha, pegang, jaga benda ni. Nabi kata, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, sesungguhnya benda ni rosak. Dan semua perkara berpunca ataupun satu-satu keburukan adalah berpunca daripada perkara ni. Kalau kamu tak jaga benda ni, kamu akan rosak keseluruhan amal ibadat dan juga fizikal kamu yang lain. Antara lainnya hati. Yang keduanya adalah yang Nabi tunjuk tadi, lidah. Kalau kamu tak jaga lidah kamu, maka kamu terdedah kepada mengumpat. Kalau kamu tak jaga lidah kamu, maka kamu terdedah untuk memperkatakan perkataan yang kamu tak tahu. Kalau kamu tak jaga lidah kamu, kamu memandai-mandai dalam agama kamu, wahai Muaz. Contoh, kan? Itu perkara-perkara yang tak perlu kita lakukan dalam agama. Banyak orang mengajar kita supaya kita lakukan. Benda ni yang Nabi suruh jaga sebenarnya. Di samping kita jaga perkara-perkara yang lain yang memang betul-betul dah berdosa, kan? Kuffa alaika hadha, jaga benda ni wahai Muaz, kan? Hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, tidak ada yang menghumbankan manusia ke dalam neraka di atas muka-muka mereka, tidak lain tidak bukan disebabkan oleh alsinatihim, lidah-lidah mereka. Kan? Tengok apa kata Nabi SAW berkenaan dengan lidah ni tuan-tuan. Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, kan? Wa qala At-Tirmidzi hadis hasan. Maksudnya yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah dua rongga. Yang pertama adalah rongga yang nampak ni, lidah ni, mulut dan sebagainya, boleh bertutur kata bila-bila masa tanpa sebarang insurans dan sebagainya. Dan juga rongga yang tidak nampak, iaitu kemaluan. Kan? Kemaluan bukan sahaja kamu membuat dosa sesama manusia, diri kamu sendiri pun dah boleh buat dosa dah kalau kamu tidak berinteraksi dengan manusia pun. Kan? Lidah rongga yang pertama, rongga yang kedua adalah kemaluan. Kena jaga dua rongga ni tuan-tuan supaya kita dapat malaki dzalika kulli, kunci kepada dekatnya kita dengan syurga dan jauhnya kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita menunaikan juga tanggungjawab yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita melalui hadis yang telah kita bacakan tadi. Saya kira cukup sekadar itu dulu tuan-tuan, apa yang boleh kita dapat malam ni. Fadilat sekiranya kita selesaikan tanggungjawab rukun Islam yang 5 dan kita tambah dengan 3 lagi perkara yang dianjurkan, puasa sunat, sedekah yang sunat yang dianjurkan, dan juga solat malam yang paling susah, dan ditutupkan dengan kesemua amalan-amalan lebih tu dengan jaga lidah. Insya-Allah Subhanahu taala Allah Taala akan jaga kita sehingga ke hari kiamat kelak. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.